Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazin Hussein. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan mengenai Sunan At-Tirmizi dan juga seterusnya bersama dengan rakan seperjuangan saya iaitu Aisyah Irdina. Dan sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Sunan At-Tirmizi, lebih molek anda kata kita kenal siapa pengarang kitab Sunan At-Tirmizi. Baik, salah seorang ahli hadis yang telah mengarang salah satu kitab Sunan As-Sittah ialah Imam Al-Tirmizi. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang disegani ramai ulama kerana kredibilitinya di dalam pengumpulan dan mengembangkan pengajian al-hadis pada zaman beliau. Beliau mengumpulkan hadis-hadis kemudian dibukukan. Imam At-Tirmizi merupakan seorang hafiz yang cerdik, zuhud, salaf yang faqih dan mengumpul kitab-kitab sunnah. Beliau memiliki kecemerlangan dan kepakaran dalam menulis kitabnya yang terkenal iaitu Sunan Al-Tirmizi ataupun Al-Jami' Al-Tirmizi, sehingga sebahagian ulama mengatakan bahawa kitab tersebut merupakan kitab yang paling berfaedah setelah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kita nak tinjau riwayat hidup Imam At-Tirmizi. Nama penuh beliau adalah Muhammad bin Isa bin Thawrah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi. Nisbahnya adalah At-Tirmizi, Al-Bughi dan As-Sulami. At-Tirmizi dinisbahkan kepada Bandar Tirmiz dan seketika nanti saya akan tunjukkan di mana terletaknya Bandar Tirmiz ini. Dan seterusnya Al-Bughi dinisbahkan kepada Bugh, sebuah kampung yang berada di Tirmiz. As-Sulami dinisbahkan kepada Salim bin Mansur iaitu kabilah daripada bangsa Arab yang masyhur. Kunyahnya adalah Abu Isa untuk membezakan At-Tirmizi dengan ulama yang lain kerana terdapat ramai ulama yang besar menggunakan nama At-Tirmizi. Sebentar lagi kita akan berkenalan siapa antara ulama yang besar yang menggunakan nama At-Tirmizi. Baik, kita nak tinjau dari segi peta bandar sebenarnya betul-betul terletak di negara Uzbekistan ataupun di bahagian selatan tenggara, di bahagian tenggara, berjiran bersama dengan negara seperti Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, dan kalau kita lebih fokus lagi, sebenarnya Bandar Tirmiz ni bersempadan dengan negara Afghanistan yang hanya dipisahkan oleh sebatang sungai ataupun sungai Darya. Baik, seterusnya kita nak tinjau mengenai siapa antara orang alim yang dinisbahkan kepada At-Tirmizi. Antaranya yang boleh saya kongsikan adalah Ibrahim bin Abi Al-Laith Nasr At-Tirmizi. Hadisnya adalah matruk, yang ini ditinggalkan. Dia berdusta selama 20 tahun dan hal ehwalnya disamarkan oleh Ahmad dan Ali sampai jelas nantinya. Dia adalah thiqah, yang ini terpercaya tetapi bodoh. Dan seterusnya adalah Ahmad bin Al-Hasan bin Junaidib Al-Tirmizi. Dia adalah Abu Al-Hasan, sahabat Ahmad bin Hanbal. Dia adalah seorang yang bergelar Al-Hafiz dan Al-Thiqah, digemar mengembara, mengelilingi Syam, Mesir, Iraq dan Hijaz. Dia adalah salah seorang penggalak hadis. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Khalid bin Ziyad bin Jaru Al-Azdi At-Tirmizi. Dia adalah Abu Abdurrahman dan menjadi kadi di Tirmiz. Dia adalah thiqah. Dia meninggal sedangkan dia adalah anak 101 tahun. Seterusnya kita nak lihat Saleh bin Abdillah bin Zakwan Al-Bahili At-Tirmizi. Dia adalah Abu Al-Hasan. Dia seorang yang memiliki hadis dan keutamaan, seorang daripada yang ditulis dan dihimpunkan. Dia adalah seorang yang jujur dan tinggal di Baghdad. Dia meninggal di Mekah pada tahun 230-an lebih. Baik, Abdul Aziz bin Khalid bin Ziyad Al-Tirmizi. Dia meriwayatkan daripada Hajjaj bin Artah dan ayahnya Khalid bin Ziyad dan Abi Hanifah dan juga selain daripada mereka. Dan meriwayatkan daripadanya Ahmad bin Al-Hajjaj Al-Tirmizi, Ahmad bin Yaqub Al-Baqi, Abu Zakaria Yahya bin Abafar Al-Kasi yang memiliki kitab As-Sunnah. Abu Hatim mengatakan beliau seorang syekh dan Ibnu Hajar mengatakan diterima. Kita nak lihat pula Muhammad bin Ismail bin Yusuf As-Sulami At-Tirmizi. Dia adalah Abu Ismail dan dia berada di Baghdad. Dia adalah seorang lelaki yang sudah jelas, siqah, banyak ilmu dan seorang yang pandai dalam fiqh. Dia adalah seorang yang memiliki kefahaman dan keyakinan
dan terkenal dengan berpegang pada mazhab sunnah. Dia meninggal pada bulan Ramadan tahun 280 Hijrah dan dikuburkan di perkuburan tempat di mana Ahmad bin Hanbal dikuburkan. Baik, seterusnya kita nak lihat Muhammad bin Ali bin Al-Hasan yang terkenal dengan Al-Hakim Al-Tirmizi. Dia adalah Abu Abdullah, yang merupakan seorang imam daripada imam-imam kaum muslimin. Dia memiliki banyak karangan yang besar dalam bidang usuluddin dan ma'ani al-hadis. Dia telah banyak berjumpa dengan para imam besar dan menimba ilmu daripada mereka, dan guru-gurunya juga banyak. Dia memiliki kitab Nawadir al-Usul yang terkenal dan juga kitab-kitab lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar telah banyak menyebutkan perkataan-perkataan yang mencelanya dan yang menyanjungnya, tetapi dia menempatkan dirinya pada kedudukan yang adil. Maka dia berkata, dan saya tidak ada komentar terhadap lelaki ini kerana ketinggiannya terhadap biografinya yang positif. Baik, seterusnya Imam At-Tirmizi yang kita tahu lahir pada awal abad ketiga Hijrah tahun 2009, namun wafat pada usia 70 tahun pada malam Isnin 13 Rejab 279 Hijrah. Imam Abu Isa Al-Tirmizi wafat di kampung Bukh Tirmiz akibat musibah kebutaan. Imam Tirmizi dipercayai buta setelah mengadakan pelbagai lawatan dalam mencari hadis Nabi dan setelah menyelesaikan kitab Al-Jami' Al-Sahihnya atau sering disebut dengan Sunan Al-Tirmizi. Baik, kita nak mengenali kepribadian Imam Al-Tirmizi. Kalau kita dapat kongsikan, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya daripada Ahmad bin Abdullah bin Abu Daud menunjukkan salah satu bukti kelebihan Imam Tirmizi, iaitu pada suatu malam dalam perjalanan menuju ke Mekah, dan ketika itu aku telah menulis 2 jilid buku yang mengandungi hadis-hadis daripada seorang guru. Dalam perjalanan, guru tersebut bertemu dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia. Mereka menjawab bahawa dialah orang yang kumaksudkan itu. Kemudian aku menemuinya. Dia merasakan bahawa 2 jilid kitab itu ada padaku. Ternyata yang kubawa bukanlah 2 jilid tersebut, melainkan 2 jilid lain yang mirip dengannya. Ketika itu aku bertemu dengannya, aku memohon kepadanya untuk mendengarkan hadis dan beliau menunaikan permintaan tersebut. Kemudian beliau membacakan hadis yang telah dihafalnya. Semasa sedang membaca, beliau mencuri pandang dan melihat bahawa kertas yang kupegang ternyata masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apapun. Dan melihat keadaan tersebut, beliau berkata, "Tidakkah engkau malu kepadaku?" Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahawa apa yang beliau bacakan itu telah kuhafal kesemuanya. "Cuba bacakan," perintahnya. Aku pun membaca seluruhnya secara berturutan. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau telah menghafalnya sebelum berjumpa denganku?" Aku menjawab, "Tidak." Kemudian aku meminta lagi agar beriwayatkan hadis yang lain. Beliau kemudiannya membacakan 40 hadis yang tergolong daripada hadis-hadis sulit atau gharib, lalu berkata, "Cuba ulangi apa yang ku bacakan tadi." Lalu aku membacakannya dari awal sehingga selesai dan beliau berkata, "Aku belum pernah melihat orang seperti engkau." Penjelasannya terhadap sebuah hadis mengenai penangguhan membayar hutang yang dilakukan oleh orang yang berhutang tetapi sudah mampu. Baik, kita nak lihat di bahagian itu. Muhammad bin Bashar bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Az-Zunad, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penangguhan membayar hutang, yakni yang dilakukan oleh orang yang berhutang yang mampu, adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan hutangnya kepada orang lain yang mampu membayar, hendaklah pemindahan hutang itu diterimanya. Ini merupakan penjelasan beliau terhadap permasalahan tersebut. Dan sebahagian ahli ilmu berkata, apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu, maka bebaslah orang yang memindahkan itu. Dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya, tidak dibolehkan menuntut kepada muhil, orang yang mempunyai hutang lah. Disebabkan sementara sebahagian ahli lainnya mengatakan apabila harta seseorang menjadi rugi disebabkan muflis muhal alaih, maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama. Alasannya adalah
Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim. Menurut Ibnu Ishaq, perkataan tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim ini adalah apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu, namun ternyata orang lain itu tidak mampu, maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim, yakni yang dipindahkan hutangnya itu. Demikian penjelasan Imam At-Tirmizi. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita betapa cemerlangnya pengetahuan fiqh Imam Tirmizi dalam memahami nas-nas hadis serta betapa luas dan mendalamnya pandangan beliau. Baik, kita nak lihat siapa agaknya guru yang mendidik Imam At-Tirmizi. Antaranya adalah Ziyad bin Yahya Al-Hasani, Abbas bin Abdul Adim Al-Anbari, Abu Said Al-Ashaj, Abdullah bin Said Al-Kindi, Abdul Hafs bin Al-Falas dan ramai lagi. Dan kalau dapat dilihat di slide ini, sebenarnya ini imam-imam yang disebutkan tadi itu adalah selain tercatat sebagai guru-guru Imam At-Tirmizi, mereka juga tercatat sebagai guru Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Okey, kita antara lain, ini yang kita dapat lihat antara guru-guru Imam At-Tirmizi juga. Dan seterusnya kita nak tinjau murid-murid Al-Tirmizi. Antaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail bin Amir As-Samarkindi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah Daud Al-Marwazi Al-Tajir, Ahmad bin Ali Al-Maqra. Ini antaranya dan dapat dibaca yang lain-lain juga. Dan seterusnya kita nak lihat antara kitab-kitab ataupun khazanah berharga Imam At-Tirmizi, antara tak lain tak bukan Al-Jami' Al-Mustasar min Al-Sunan Rasulullah, kitab Az-Zuhud, kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah dan banyak lagi. Baik, kalau kita lihat dari segi susunan At-Tirmizi, karyanya yang paling terkenal adalah Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi. Kitab ini betul-betul memperhatikan taklil ataupun penentuan nilai hadis dengan menyebut secara tepat mengenai satu hadis, dan kitab ini menduduki tempat keempat dalam urutan Kutubus Sittah. Bagaimanapun berlaku khilaf, ada yang mengatakan yang ketiga, ada yang mengatakan tempat yang kelima dan sebagainya. Menurut penulis buku Kasyaf Az-Zunun, Haji Khalfah pula, kedudukan Tirmizi berada di tempat ketiga dalam hierarki Kutubus Sittah. Penggunaan perkataan Al-Jami' adalah untuk membayangkan kitab tersebut merangkumi hadis-hadis yang menyentuh pelbagai bidang. Seluruh hadis dalam Sunan Tirmizi ini jika hendak dijadikan hujah terbagi kepada beberapa kategori, iaitu sahih, hasan dhaif dan gharib. Beliau turut menyatakan sebab kecacatan dan kelemahan sesebuah hadis. Beliau menyusun semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling baik dan sistematik, memasukkan hadis dhaif dan gharib dalam sunannya untuk mendedahkan kepada pembaca perbezaan antara kategori hadis. Tidak menyembunyikan kecacatan yang dikesan, malah menyatakan kedudukannya berdasarkan disiplin hadis. Baik, antara tajuk-tajuk yang dibahaskan dalam Sunan Tirmizi adalah bab fiqh dan ibadat, antaranya bersuci, zakat, haji, sembahyang, puasa, jenazah, nikah dan talak, bab tauhid, sifat hari kiamat, sifat syurga dan neraka, iman, Al-Quran. Dan antara bab-bab lain adalah jihad dan kelebihannya, tafsir Al-Quran, perburuan, dakwah, ilmu, adab dan sifat orang zuhud. Kita nak tinjau mengenai tujuan penulisan Sunan Al-Tirmizi. Beliau mengumpul dan menyusun hadis Nabi SAW secara teratur dan sistematik, mengemukakan semua hadis yang diamalkan oleh para ulama serta dasar ulama ketika mengeluarkan hukum, membahaskan ciri serta kedudukan sesebuah hadis sama ada boleh dijadikan hujah ataupun sebaliknya, membincangkan ciri-ciri hadis jika ada sebarang kecacatan, illah, kelemahan. At-Tirmizi pernah menunjukkan Sunan At-Tirmizi yang telah disusun kepada ulama besar pada zamannya, dan ada ulama yang berkata sesiapa yang memiliki Sunan At-Tirmizi di rumahnya seolah-olah Nabi SAW yang bercakap dalam rumah tersebut. Baik, kita nak lihat keistimewaan Sunan At-Tirmizi. Antaranya adalah menerangkan hadis yang sahih hingga kepada hadis dhaif,
menerangkan perkara yang berkaitan dengan perawi hadis, memilih riwayat yang lebih kuat daripada riwayat-riwayat yang berbeza, mengandungi hadis-hadis yang menjadi amalan majoriti ulama berdasarkan pendapat Imam At-Tirmizi sendiri, memperkenalkan beberapa istilah hadis, misalnya Hasan li ghairihi, meletakkan tajuk pada sesuatu bab berdasarkan satu atau dua hadis yang terdapat dalam bab tersebut, dan segala hadis yang diriwayatkan pada setiap bab disertai dengan nama-nama perawi yang meriwayatkannya. Dan banyak ulasan Sunan At-Tirmizi, banyak kitab yang telah diterbitkan bagi mengulas Sunan At-Tirmizi. Antara kitab yang mengulasnya adalah kitab Tuhfah Al-Ahwazi, Aridah Al-Ahwazi, dan Al-Urf Al-Shazi ala Jami' At-Tirmizi, Qud Al-Mukhtazi ala Jami' At-Tirmizi, Majma' Al-Bihar dan Mukhtasar Al-Jami'. Dan seterusnya kita nak lihat mengenai contoh hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang ini mengenai kelebihan bersuci. Kalau saya dapat bacakan, antaranya apabila seseorang Muslim atau mukmin itu membasuh, semua dosa penglihatan matanya akan keluar dari mukanya bersama-sama dengan air wuduk atau titisan air wuduk terakhir atau seumpamanya. Apabila seseorang itu membasuh kedua-dua tangannya, semua dosa yang dilakukan oleh kedua-dua tangan itu akan keluar dari tangannya bersama-sama dengan air wuduk atau titisan air wuduk terakhir atau seumpamanya, sehingga dia benar-benar suci dan bersih daripada dosa. Kedua adalah larangan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Janganlah seseorang kamu makan atau minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hal ini kerana syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Seterusnya, antara yang dikongsikan adalah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan doa, kelebihan menuntut ilmu, cara Rasulullah membaca Al-Quran dan juga cara Rasulullah duduk. Baik, kita nak lihat juga manaqib At-Tirmizi dan sanjungan ulama terhadapnya. Antaranya adalah Imam At-Tirmizi salah seorang daripada imam-imam yang diambil banyak petunjuknya dalam ilmu hadis. Mengarang kitab Al-Jami' dan Al-Tawarikh dan Al-Ilal, karangan daripada seorang lelaki yang alim dan cemerlang. Dialah orang yang patut dijadikan sebagai teladan dalam hafalan. Ada yang katakan Abu Isa, thiqah, mutafaq alaih, yang ini disepakati, terkenal dengan sifat amanah dan keilmuannya. Dia adalah imam pada masanya tanpa ada pembelaan. Kemudian berkata pada tempat lain, dia adalah salah seorang daripada imam-imam yang banyak diambil petunjuk dalam hadis. Mengarang kitab Al-Jami' At-Tawarikh, Al-Ilal, karangan daripada seorang lelaki yang alim dan cemerlang, dan dia adalah yang patut diambil teladan dalam hafalan dan juga ketepatan. Dia adalah seorang imam yang hafiz dan memiliki karangan-karangan yang baik. Antaranya adalah Al-Jami' Al-Kabir dalam hadis, dan dia adalah salah seorang daripada para imam yang hafiz dan alim, dan dia juga memiliki kefahaman yang baik dalam fiqah. Dia adalah seorang imam yang hafiz, lagi dia buta, dan dia adalah seorang daripada imam-imam hadis terkenal. Daripada mereka itu, kita mengambil petunjuk dalam ilmu hadis. Saya mendengar Umar bin Alaq berkata, Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari telah meninggal dan tidak meninggalkan di Khurasan seperti mana Abu Isa dalam ilmu dan ketakwaan. Dia menangis sampai buta. Baik, yang untuk terakhir saya kira, ada juga yang pandangan daripada para ulama, apa yang saya ambil darimu itu lebih besar berbanding dengan apa yang kamu ambil daripadaku. Dialah di antara orang yang memiliki Al-Jami' dan karangan-karangan, seorang yang hafiz dan tidak pelupa. Abu Isa memiliki keutamaan yang dihimpunkan, diriwayatkan dan disimak, dan kitabnya adalah termasuk di antara kitab-kitab yang 5 dan telah disepakati oleh seluruh kalangan ulama, sama ada ulama hadis maupun ulama fiqah, sebagai kitab diterima dan hukum kesahihan usulnya dan apa yang terdapat dalam bab-babnya maupun fasal-fasalnya. Salah seorang imam daripada imam-imam yang hafiz, yang cemerlang dan orang yang banyak ambil manfaatnya oleh kaum muslimin.
At-Tirmizi memiliki seni dalam industri hadis yang tidak dimiliki oleh selainnya. Seorang imam al-hujjah satu-satunya, thiqah, hafiz dan cemerlang. Baik, sekian itu sahaja daripada pembentangan Sunan Tirmizi, dan seterusnya saya serahkan kepada rakan seberjuangan saya, Arsyah Irdina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Irdina binti Zulkifli, nombor matrik PP136899. Hari ini akan membentangkan untuk subjek Maktabah Al-Hadith yang berkod PPPQ 6523, akan membentangkan satu ulasan kitab yang bertajuk Kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim An-Naisaburi. Okey. Jadi saya akan bentangkan daripada slide ni lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Latar belakang Imam Al-Hakim. Okey, Imam Al-Hakim ni merupakan penulis kitab kepada Al-Mustadrak ala Sahihaini. Okey, Imam Al-Hakim nama Al-Hafiz, nama panjang beliau Al-Hafiz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Nuaim Al-Hakim Abu Abdullah Al-Dabbi Al-Tahmani Al-Naisaburi Al-Syafi'i. Okey, beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi. Okey, macam kita tahu Imam Al-Hakim sangat terkenal dengan nama panggilannya An-Naisaburi, iaitu Naisaburi yang bermaksud dinisbahkan kepada nama tempat, nama satu tempat ni Naisabur. Okey, tarikh lahir beliau 12 Rabiul Awal 321 Hijrah bersama dengan hari Isnin. Okey, beliau merupakan salah seorang ilmuwan hadis yang terkenal pada abad keempat. Karya terbesar beliau adalah kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini pada bidang hadis. Okey, baik. Secara umumnya Imam Al-Hakim ni Okey, secara umumnya Imam Al-Hakim ni merupakan seorang imam para ilmuwan pada bidang hadis. Beliau dilahirkan pun memang dalam kalangan para ilmuwan hadis, iaitu ayah beliau sendiri pernah berguru dengan antaranya imam-imam ulama-ulama terkenal dalam bidang hadis. Okey, jadi mari kita pergi kepada sejarah keilmuan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim dibesarkan dengan kehidupan sosio-kultural ilmu. Ayah Imam Al-Hakim bernama Abdullah bin Muhammad bin Hamdun. Beliau merupakan seorang pejuang dermawan yang sangat loyal pada penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Daerah Samaniyah ni telah melahirkan banyak ilmuwan ahli hadis, iaitu contohnya Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ketika beliau berumur 9 tahun, beliau memulakan mempelajari hadis dengan Abu Hatim Ibnu Hibban. Manakala ketika berumur 20 tahun, beliau melakukan perjalanan ilmiah ke Iraq dan Hijaz untuk kali pertama. Manakala pada kali kedua, ketika berumur 47 tahun, Imam Al-Hakim juga menekuni ilmu pada bidang-bidang lain. Pada ilmu bidang lain seperti fiqh, tasawuf dan tafsir. Okey, kita dapat lihat kat sini Imam Al-Hakim memulakan perjalanan menuntut ilmu dia ketika sejak kecil lagi, iaitu apabila ayah dia sendiri merupakan seorang orang yang telah menceburi dalam bidang ilmu. Jadi secara tidak langsung ianya akan memberi kesan kepada kehidupan Imam Al-Hakim kerana banyak berdamping dengan bapanya sendirilah. Jadi kita dapat lihat dekat sini bahawa kebiasaannya kehidupan ataupun perjalanan kehidupan seorang ulama ni, dia
ada memberi serba sedikit kesan daripada pengaruh keluarga ataupun daripada didikan daripada ibu ataupun ayah mereka. Jadi kalau kita tengok Imam Al-Hakim kat sini mendapat kesan daripada kehidupan bapa dia lah, yang merupakan salah seorang daripada orang yang orang yang tinggal dalam kalangan ilmuwan ahli hadis, iaitu Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Okey, seterusnya karya Imam Al-Hakim. Okey, karya Imam Al-Hakim ni sebenarnya banyak, bukan sahaja kitab Al-Mustadrak ni sahaja. Sebab kitab Al-Mustadrak ni terkenal kerana ianya antara karya terkemuka Imam Al-Hakim lah. Tapi sebenarnya banyak aja karya Imam Al-Hakim yang lain. Antaranya ada banyaklah yang saya senarai kat sini. Ada Mu'jam Al-Syuyukh, Ma'rif Ulumul Hadith, Al-Ma'rifah fi Dhikri, Al-Mukhatrami, Maqtal Al-Husain, Manaqib Al-Syafi'i. Okey. Kalau kita tengok kat sini, banyaknya karya Imam Al-Hakim ni menjurus kepada ilmu hadis ataupun bidang hadis, manakala ilmu bidang lain minoriti. Tapi tetap Imam Al-Hakim menceburi ataupun mendalami ilmu lain juga, seperti ilmu fiqh, tasawuf dan tafsir lah. Sebab ramai juga guru-guru yang Imam Al-Hakim berguru dengan mereka, dengan ilmu-ilmu tersebutlah contohnya. Okey. Seterusnya, guru-guru Imam Al-Hakim. Baru cakap tadi kan. Okay, guru-guru Imam Al-Hakim adalah keilmuan Imam Al-Hakim telah memberi kaitan kepada siapa guru-gurunya. Menurut catatan sejarah, ada yang mengatakan guru Al-Hakim terdapat seramai 2,000 orang. Namun, kesemua nama-nama tersebut tidak disebutkan secara terperinci di dalam kitab selepas-lepasnya. Antaranya adalah Muhammad bin Ali Mudzakkir, Muhammad bin Yaqub Asy-Syam, Muhammad bin Yaqub Asy-Syaibani, Muhammad bin Ahmad Al-Balawayh Al-Jallab, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Ar-Razi, sampailah bawah dia Al-Qasim bin Abu Al-Qasim Al-Yasari. Imam Al-Hakim ni bukan hanya menuntut dengan ulama pada bidang hadis saja, namun dia juga berguru pada ilmu bidang-bidang lain seperti ilmu fiqh, tasawuf dan sebagainya. Okey, kita dapat kena pasti kat sini bahawa Al-Hakim ni ataupun Imam Al-Hakim An-Naisaburi ni bukan hanya berfokus pada bidang hadis, namun bidang hadis adalah menjadi satu keutamaan berbanding bidang-bidang lain. Kerana Imam Al-Hakim masih lagi mendalami ataupun menceburi pada bidang-bidang lain, contoh macam fiqh, tasawuf dan sebagainya. Sebab ramai dalam catatan sejarah ada menyenaraikan nama-nama guru Imam Al-Hakim pada bidang ilmu lain. Okay, seterusnya kita akan masuk mendalami kitab Al-Mustadrak karena Imam Al-Hakim ini. Okey, latar belakang Al-Mustadrak. Okey, ta'arif Al-Mustadrak. Okey, Mustadrak ni pada ta'arif dia sendiri adalah Mustadrak ni adalah satu istilah yang di mana dia menggambarkan satu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang tidak dimasukkan dalam kitab hadis tertentu yang disusun berdasarkan syaratnya. Yang ini ataupun Arab dia, kullu kitab majma' fihi muallifuhu al-hadith allati istadrakaha ala kitab akhar mimma fatahu ala syartihi. Okey, itu masuk Al-Mustadrak tu sendiri. Maksudnya, Mustadrak ni satu kata nama yang dinisbahkan kepada semua benda ataupun semua kitab-kitab hadis, semua kitab yang menghimpunkan hadis yang tak dimasukkan dalam kitab tertentu. Contoh kat sini, Mustadrak ada Sahihain lah. Jadi maksudnya Mustadrak ke atas kitab Sahihain, itu ke atas kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey. Jadi kita dapat kena pasti kat sini bahawa Mustadrak ni kata umum yang apabila dinisbahkan kepada satu kitab lain, dia baru menjadi satu khusus kepada satu kitab. Contoh dia, Mustadrak ala Sahihain, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang tak dimasukkan dalam kitab Sahihain. Sahihain adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey,
Seterusnya faktor penulisan. Sekejap. Faktor penulisan Al-Mustadrak ala Sahihain di sisi Al-Hakim. Orang kata apalah faktor pendorong kepada penulisan kitab Mustadrak ala Sahihain di sisi Imam Al-Hakim ini. Yang pertama, masih terdapat banyak hadis sahih yang bertibaran, iaitu tidak dikumpul selain dalam Sahihain. Maksud dia kat sini, ni kan Mustadrak ala Sahihain kan. Jadi dalam kitab Sahihain tu tidak semua hadis ada dalam itu. Maksudnya masih lagi terdapat hadis-hadis sahih yang mengikut syarat Sahihain tapi tak ada dalam tu. Itu maksud kat sini. Pengakuan Bukhari dan Muslim bahawa masih terdapat hadis sahih yang tidak dimasukkan dalam Sahihain. Samalah, cuma benda ni satu pengakuan sendiri daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa tidak semua hadis sahih yang mengikut syarat mereka telah ditulis dalam Sahihain. Kerana Sahihain itu dalam Sahihain semua hadis sahih, tapi tidak semua hadis sahih berada dalam Sahihain. Macam itu. Seterusnya, faktor persekitaran sosiokultural pada bidang hadis. Maksud dia kat sini, faktor daripada persekitaran keilmuan pada ketika itu yang mendorong Imam Al-Hakim untuk melakukan karya dia lah, karya Al-Mustadrak ala Sahihain. Seterusnya, jenis-jenis hadis dalam Al-Mustadrak. Menurut Abdul Rahman, hadis sahih yang tidak terdapat dalam Sahihain, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim secara lafaz dan makna. Yang kedua, hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak berbeza dari segi lafaz dengan hadis di dalam Sahihain. Yang ketiga, hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak melengkapi hadis dalam Sahihain. Yang keempat, hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak juga terdapat dalam Sahihain, namun menggunakan jalan sanad yang berbeza. Ini jenis hadis yang ada dalam Mustadrak dari sisi Abdul Rahman. Maksudnya, dalam hadis sahih yang dalam Mustadrak ni, hadis yang macam mana? Itulah menurut Abdul Rahman. Tapi seterusnya, menurut Az-Zahabi pula, ada 5 jenis pecahan hadis. Yang memang dari susun lah. Imam Zahabi ni membuat penelitian yang baik sangat kepada kitab Al-Mustadrak ini. Yang pertama, klasifikasi hadis bagi sisi Imam Az-Zahabi dia kata, sebelum tu Imam Zahabi kata penyusunan kitab Mustadrak ni dia berdasarkan bab-bab fiqh. Bab-bab fiqh maksudnya pecahan dari sudut bab lah, tema-tema dia berdasarkan hukum fiqh macam mana yang dilaksanakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihainnya. Terdapat 5 pecahan ni. Yang pertama, hadis yang menepati syarat Sahihain iaitu Bukhari dan Muslim, iaitu sebanyak 985 hadis. Pada hadis yang menepati syarat Sahihain ini, Imam Al-Hakim akan mengatakan pada hujung hadis itu, hadza hadis sahih ala syart asy-syaikhaini wa lam yukhrijahu, yang bermaksud hadis ini memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Ini jelaslah. Maksudnya hadis tu dia menepati syarat apa yang Imam Bukhari dan Imam Muslim tetapkan. Ianya menjadi hadis sahih. Tapi diorang tak masukkan dalam Sahihain diorang. Yang kedua, hadis yang menepati syarat Al-Bukhari sahaja ada 113 hadis. Ketika adanya hadis yang memenuhi syarat Al-Bukhari, Imam Al-Hakim akan mengatakan pada akhir hadis, hadha hadis sahih ala syarat Al-Bukhari walam yukhrijahu, yang bermaksud hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari tapi beliau tidak meriwayatkannya. Maksud kat sini dia syarat yang Bukhari tetapkan tapi Muslim tidak. Contohnya hadis sahih di sisi Bukhari kena thubutul liqa. Tak silap saya thubutul liqa. Kalau Imam Muslim dia tak perlu pun thubutul liqa, daripada imkanul liqa. Macam tu, thubutul liqa. Thubutul liqa ni orang kata memang betul-betul kena berjumpa. Imkanul liqa ni sezaman pun dah memadai. Seterusnya yang ketiga, hadis yang menepati syarat Muslim sahaja ada 571 hadis.
Apabila terdapat hadis yang menepati syarat Muslim, Al-Hakim akan mengatakan pada hujung hadisnya, hadza hadis ala syarti Muslim wa lam yukhrijahu. Yang bermaksud hadis ini berdasarkan syarat Muslim tetapi beliau tidak meriwayatkannya. Maksudnya hanya di bawah syarat Muslim sahaja, tak termasuk syarat Bukhari sekali. Yang keempat, yang keempat, hadis yang menepati syarat Imam Al-Hakim. Ada 3,447 hadis. Selain terdapat 3 jenis hadis sebelumnya, Imam Al-Hakim juga memasukkan hadis yang sahih mengikutnya. Beliau akan menyatakan hadha hadis sahih al-isnad wa lam yukhrijahu, yang bermaksud hadis ini sahih sanadnya dan Al-Bukhari atau Muslim tidak meriwayatkannya. Al-Hakim tidak menjelaskan maksud sahih sanadnya secara spesifik. Oleh demikian, para ulama selepasnya mentafsirkan mengikut kefahaman masing-masing. Okey. Seterusnya, hadis yang tidak dinilai oleh Imam Al-Hakim iaitu hadis yang berbahagilah. Asy-Syan'ani berpendapat dalam kitab Tawdih Al-Afkar, beliau berpandangan bahawa bahagian hadis yang tidak dinilai oleh Imam Al-Hakim adalah disebabkan beliau tidak sempat menyimak kerana kewafatan beliau. Hadis yang tidak dinilai olehnya terdapat banyak pada bab keempat, jilid keempat dalam kitab Al-Mustadrak. Okay, maksudnya kat sini, dalam kitab Al-Mustadrak ni ada juga hadis yang tidak disimak ataupun orang kata mungkinlah boleh jatuh kepada hukum hadis yang dhaif kerana tak disimak oleh Imam Al-Hakim disebabkan datangnya kewafatan sebelum beliau selesai menyimak. Okey, seterusnya kandungan kitab Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim An-Naisaburi telah memasukkan sekitar 869 hadis ke dalam kitabnya. Ini dalam sesetengah periwayatan lah. Ini dalam sesetengah pandangan. 869 hadis tu dalam sesetengah pandangan. Dan 899 hadis tu dibahagi kepada 4 jilid besar dan mencakup 50 bahagian tema. Selain itu, kitab ini juga dipanggil Al-Jami' kerana merangkumi beberapa perbahasan ilmu agama seperti akidah, syariah, tafsir, akhlak, sirah dan lain-lain lagi. Berikut perincian jilid bagi kitab Al-Mustadrak. Kat sini saya ada lampirkanlah, sediakan saya tunjuk ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan jilid keempat. Kalau tengok jilid 1 ni, pembahagian tema ataupun bab kecil ni berdasarkan kepada bab fiqh. Jadi kat situ antara perkara yang kita boleh kenal pasti bahawa Imam Al-Hakim ni mengikut jejak langkah kitab Sahihain di mana membahagikan tema-tema kecil mengikut bab fiqh. Contoh dia kitab iman, ilmu, taharah, solat, al-jumu'ah, solat dan sebagainya. Ini jilid 1. Manakala jilid kedua ada juga kitab buyur, kitab jihad, qisim, nikah, talak, makatib. Tapi dalam masa yang sama ada juga perbahasan daripada fiqh iaitu berkaitan sirah. Kitab At-Tarikh, Kitabul Hijrah, Kitabul Maghazi, Kitab Ma'arif As-Sahabah. Kemudian jilid keempat, kitab Ahkam, Al-Libas, Faraid, Hudud dan sebagainya. Kita dapat lihat dekat sini bahawa Imam Al-Hakim membahagikan tema dalam kitab Al-Mustadraknya merangkumi semua jenis ilmu ataupun merangkumi pelbagai topik, bukan sahaja fiqh sahaja, bukan berkaitan perbahasan ilmu sirah sahaja. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa Imam Al-Hakim menepati atau mengikut jejak langkah kitab Sahihain yang dipanggil Jami' disebabkan kerana banyaknya jenis perbahasan ilmu dalam kitab itu.
Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan untuk umat manusia pada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis bagi kitab ini adalah Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang merupakan salah seorang ulama terkenal dalam bidang hadis. Beliau telah menghasilkan banyak karya kitab-kitab lain. Namun kitab Al-Mustadrak ini adalah karya terbesarnya. Kitab ini juga menjadi perhatian para ulama adalah kerana kaedah yang digunakan oleh Al-Hakim iaitu memasukkan hadis sahih yang di bawah pensyaratan Bukhari dan Muslim. Hal ini kerana beliau berpandangan masih terdapat banyak hadis sahih yang belum dimasukkan dalam kitab Sahihain. Oleh demikian, kitab Al-Mustadrak ini adalah sebahagian daripada kitab yang dapat dijadikan rujukan buat umat manusia pada bidang hadis. Okey, seperti yang kita tahu, Sahihain, kitab Sahihain ataupun kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang terutama ataupun kitab paling teratas kita dalam menjadikan rujukan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila datangnya kitab yang memberi tambahan ataupun memberi maklumat tambahan ataupun memberi orang kata penguat kepada kitab Sahihain ini, kita perlu mengambil perhatian lebih juga pada kitab tersebut, iaitu kitab Mustadrak ini sendirilah, iaitu Imam Al-Hakim mengikut pensyaratan hadis yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun secara kasarnya kita dapat mengetahui ada juga kekurangan dalam Imam Al-Hakim ni melaksanakan karyanya. Terdapatlah beberapa isu ataupun terdapatlah beberapa kekurangan yang menjadi kritikan kepada ulama dalam perbahasan kitab Mustadrak ini. Tapi disebabkan kitab ini adalah menjadi penguat ataupun menjadi contoh ataupun tulang belakang kepada kitab Sahihain, jadi kita perlu juga menjadikan kitab Al-Mustadrak ini sebahagian daripada kitab rujukan bagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga perbahasan ulasan kitab Al-Mustadrak ini dapat memberikan lagi penjelasan tentang kitab tersebut, kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim An-Naisaburi. Wallahu ta'ala a'la a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.